Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Untuk video hari ini, saya akan share dalam bentuk dua bahagian. Kita buat bahagian pertama, kita tumpukan kepada bagaimana kita nak meminta pelajar-pelajar supaya bersedia dalam bentuk bersedia sebelum kita tunjukkan paparan 6 digit code. Okey, langkah pertama, pelajar mesti pergi ke quizizz.com. Seterusnya, klik join a game. Okey. Pelajar mesti dalam keadaan bersedia menggunakan tablet ataupun handphone smartphone mereka ataupun komputer mereka ataupun Chromebook jika anda menggunakan di sekolah. Bagi cikgu-cikgu yang nak menggunakan platform saya ataupun mana-mana platform yang sesuai dengan subjek cikgu, cikgu boleh key in Quizizz select question set. Okey. Maknanya dia di satu pihak pelajar-pelajar dah ready dalam bentuk begini, dan di satu pihak kita sebagai controller ataupun yang akan menekan butang live play, kita mesti bersedia untuk memilih soalan. So, cikgu boleh key in nama saya. Okey. So, kalau untuk cikgu decide nak menggunakan soalan solutions of triangle. Okey, solution of triangle. Cikgu hanya perlu klik kepada site tersebut dan juga klik play live. Okey, sekiranya cikgu memang tidak pernah sign up ataupun tidak pernah sign up, jadi cikgu perlu abaikan semua arahan-arahan itu, hanya klik kataan skip. Okey, tapi jika sekiranya cikgu nak create site sendiri ataupun quiz sendiri, cikgu perlu sign up dahulu dan log in baru kita boleh create. Seterusnya, kita klik butang proceed. Terpaparlah di sini. Okey, kalau macam saya akan sambungkan komputer saya dengan LCD projector dan paparkan dashboard ini di skrin, kerana saya dapati sekiranya kita paparkan, pelajar akan teruja. Pelajar akan lebih teruja untuk melihat yang pertama, nama-nama kumpulan bagi setiap kumpulan yang ada yang bersedia untuk bermain kuis ini. Biasanya sebab sekolah saya ramai pelajar, selalunya Chromebook yang saya sediakan adalah antara 18 hingga 20 Chromebook lah. Saya tak benarkan mereka bermain secara individu. Kita nak pupuk semangat kerjasama antara satu sama lain. Okey, so apa yang terpapar di sudut sebelah atas kanan tu adalah 812313. Okey, kita buat serentak ya. Jadi bila pelajar nampak kod tersebut, mereka akan segera key in kod tersebut pada handphone ataupun laptop ataupun Chromebook mereka lah. So macam sekarang nombor kod dia sebab dia nombor kod tu bukan eksklusif untuk topik ini saja, untuk kuis ini. Dia akan berubah-ubah setiap kali cikgu buka untuk bermain dengan set pelajar yang lain. So untuk kali ini nombornya adalah 812313. So bayangkanlah pelajar akan key in 812313. Okey. Lepas tu proceed. Okey. Macam saya nak elak boring, saya kata kali ini bagi nama ibu negara di dunia. So ada pelajar yang bagi nama Warsaw. Siap Google lagi untuk nak cari nama ibu negara ni. Lepas tu mereka akan klik join game. Jadi mereka tak boleh memulakan permainan sehinggalah semua ahli kumpulan
semua ahli kumpulan okey, semua ahli kumpulan didaftarkan. Nampak? Ni satu truth sebab saya daftar untuk saya seorang saja. Okey. Bila kita dah pastikan semua ahli telah mendaftar, kita kita akan pastikanlah kita boleh pantau di sini. Kita boleh start game. Makna dia di sini kita akan mendidik pelajar supaya dia tak boleh gopoh. Dia mesti dalam keadaan bersedia sebelum memulakan permainan. Kita yang jadi main controller here. Okey? So mereka hanya perlu menunggu saja sehingga semua didaftarkan. Okey, sila lihat ya. Bila saya dah tekan start game, dia ada countdown dan juga di bahagian pelajar juga akan countdown. Jadi mereka dalam keadaan bersedia. Okey. Di sini waiting for response, tetapi di bahagian pelajar akan melihat soalan. Jika terdapat gambar dan tulisan serentak, klik teks dan kita pun kiralah. Macam ni saya teka je lah. Betul. Lagi lambat kita tekan jawapan, walaupun jawapan itu betul, bermakna lagi kuranglah markah yang akan diberikan kepada mereka. Okey, so sini 3.172, 0 lagi. Okey. So apa yang berlaku pula pada paparan LCD kita sebab kita nak mereka rasa excited nak tengok siapa competitors dia orang. So kalau ada 18 dia adalah scoreboard untuk 18 orang di sini. Kita pun boleh pantau sebab kita perlu pantau daripada dashboard saja. Okey. So ini adalah paparan daripada guru. Okey. Okey. Sebab saya lambat jawab, makanya tinggal 680 saja. So di sini kita memupuk rasa ingin berjaya. Dia tak akan rasa bosan dan tidak akan rasa macam dipaksa untuk jawab seperti mana kita bagi handout dalam kelas. Kita bagi kat dia nampak pula rakan-rakan yang lain betul. Satu kelebihan quizzes ni, jika mereka buat soalan itu dalam 15 soalan itu serentak pada satu-satu masa, soalan bagi setiap kumpulan tidak akan sama dan juga quizzes ni kita boleh bagi arahan kita nak jumble up the answer. So dia tak boleh hafal dan dia tak boleh pick through kawan-kawan dia. Okey, kita cuba. Okey. Betul. Nampak saya lambat jawab 730. Calculate the length. Kita nak terapkan mereka supaya sentiasa jawab dalam for significant. Dan juga penerapan bahawa mereka jawab dalam bentuk 2 decimal places untuk degree. Jadi dia akan ingat dan selepas sekiranya ada grup yang dah habis awal, dia sendiri boleh review kesilapan dia. Dan kadang-kadang mereka akan minta teacher tolong explain kenapa saya salah. Sebab dia rasa dia nak perbetulkan dan nak main semula benda ni. Kita tak ada dia macam datang motivation dari dalaman, bukan daripada kita yang memberi motivasi ataupun kita yang memaksa mereka. Tidak. Okey, saya paparkan dekat skrin. Ini saya dah tahu dah berapa kesalahan saya. Okey. Masalah.
Okey. Jadi di bahagian pelajar, dia akan dimaklumkan bahawa game over dan diberitahulah berapa persen mereka dapat. Okey. Dan kita sebenarnya kalau kita ada 18 tim atau 20 tim, ada kalanya memang kalau kelas itu kelas yang pelbagai upaya, memang ada pelajar yang sangat pandai. Dan ada juga pelajar yang lemah. Jadi mereka kena diajar untuk sabar menanti rakan mereka dengan meminta mereka review balik. Masa tu kita akan bergerak. Mereka habis, kita bergerak, kita check ada masalah apa-apa. Mereka akan tanya kita, macam mana boleh dapat jawapan ni cikgu? Kita akan explain. Jadi yang lain masih sibuk main lagi. Jadi kita tak kita boleh tumpukan kepada kumpulan demi kumpulan. Yang ni dia dah tahu, dia semua betul. Dia akan klik. Saya dah ajar mereka untuk klik. Dan kira semula. Review semula benda ni, dan kalau ada masa saya akan redo bersama mereka. Manakala di bahagian kita sebagai master, dia akan terpapar begini. Okey, terpapar begini dengan result kan saya salah 4 di sini, dan juga saya juga boleh buat analisis daripada report section. Tengok ya. Report section kan yang ni saya tak boleh sebab saya nak buat analisis, saya perlu perlu login dulu. So nak review question, kita boleh review satu demi satu dengan mereka. Ini setelah semua habis. Setelah semua habis, kita boleh review satu demi satu dengan mereka, dan mereka sebenarnya amat meranjatkan lah. Terutama sekali pelajar-pelajar kelas akhir AdMed yang sikapnya dalam kelas kadang-kadang menyebabkan kita rasa kecewa dengan mereka. Tapi bila kita guna kaedah begini, mereka ternyata sangat motivated. Kita sendiri pun rasa macam tak sangka mereka sebenarnya boleh buat, dan kita pun akan bagilah puji-pujian ataupun rangsangan lagi supaya mereka rasa bahawa mereka sebenarnya berpeluang untuk betul dan mendapat betul dalam kuis yang jalankan. Ada juga yang mereka ni yang siap minta dengan saya, cikgu, macam mana saya nak main di rumah, saya tak puas hati cikgu, saya nak main sendiri dan nak pastikan jawapannya betul. Alhamdulillah, semoga dengan sharing saya ini dapat membantu cikgu-cikgu untuk mencari idea lah bagaimana nak menjalankan revision bagi pelajar-pelajar yang sangat lemah. Terutama sekali untuk AdMaths ni, kita tumpu saja straight to the skill untuk membantu mereka mendapat at least 1 markah daripada mereka menghantar kertas kosong. Okey, sekian. Wassalam dan selamat petang semua. Berjumpa di lain hari. Hidup AdMaths, ceriakan pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.